أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada sesi pembelajaran mata pelajaran tilawah Al-Quran tahun 6 bagi surah Maryam ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-51. Murid-murid boleh mula membuka kitab Al-Quran dan rujuk surah Maryam, muka surat 308, surah yang ke-19, juzuk ke-16 yang mengandungi 98 ayat Makkiyah. Seterusnya kita mulakan bacaan tilawah Al-Quran kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما
فاعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. Baiklah, seterusnya kita akan sama-sama mengeluarkan hukum tajwid pada bacaan kita sebentar tadi. Pada ayat ke-39, pada kalimah wa'anzirhum. Pada kalimah ini terdapat hukum ikhfa hakiki. Erti ikhfa hakiki iaitu menyembunyikan. Ini pelajaran kita masa tahun 4 ya. Ikhfa hakiki artinya menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Okey, apabila nun mati yang tidak ada bertanda mati di atas dia ataupun tanwin. Tanwin baris 2 atas, 2 bawah dan 2 hadapan bertemu dengan 15 huruf ikhfa hakiki iaitu ta tha jim, da za zai, sin shin sad, dad ta za, fa qa ka. 15 huruf ikhfa. Apabila nun mati atau tanwin itu tadi bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ikhfa ini, hendaklah disembunyikan bunyi nun mati itu ke dalam salah satu huruf ikhfa hakiki yang ditemui. Contoh dekat sini huruf zal yang ditemui, maka hendaklah kita menyembunyikan hukum nun mati itu ke dalam zal. Contoh, dengungkan 2 harakat. Wa'anzirhum, wa'anzirhum. Okey, seterusnya pada perkataan kalimah yang bergaris kedua iaitu waman 'alaiha. Waman, nun mati bertanda mati dekat atas dia bertemu dengan huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi ini hendaklah dibaca izhar, artinya baca dengan terang, jelas, tanpa dengung. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin bertemu, nun mati ada tanda mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf izhar halqi iaitu dalam satu kalimah perkataan iaitu aghin kha'ahu. Aghin kha'ahu. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Aghin kha'ahu. Jadi baca dengan jelas, tak boleh dengung. Jelas, terang, tanpa dengung. Wa man 'alaiha. Okey, seterusnya pada kalimah yang ketiga iaitu qad jaa. Jaa. Huruf mad ja, jim alif, huruf mad itu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah dinamakan hukum mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ada 4 sebab. Mari sama-sama kita menghafalnya. Pertama huruf mad tu, alif tu, alif waw atau ya, huruf alif. Kedua tanda panjang, huruf mad tu ada tanda panjang. Ketiga huruf hamzah bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Okey, seterusnya yang keempat iaitu pada kalimah yang bergaris inni akhafu mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil iaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Huruf mad di kalimah pertama, hujung kalimah pertama sama ada alif, waw atau ya, kemudian bertemu dengan huruf hamzah di awal kalimah kedua. Contoh, panjangkan harakat dia. Okey, mad wajib tadi Ustazah lupa panjangkan 4 atau 5 harakat. Mad jaiz panjang juga 4 atau 5 harakat. Inni akhafu. Okey, seterusnya kalimah yang kelima iaitu innahu kana matsilah
qasirah. Mat silah pendek. Ha dhamir mufrad muzakkar bertemu dengan selain daripada hamzah. Apa-apa huruf saja. Jadi kena baca sepanjang harkat dia 2 harkat saja. Innahu kana. Okey, seterusnya yang terakhir anak-anak, iaitu pada kalimah وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. Okey, pada kalimah wahabna lahu, huruf ha dhamir mufrad muzakkar bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, iaitu dinamakan mat apa? Mat silah tawilah. Erti tawilah panjang, qasirah tadi pendek 2 harkat, tawilah panjang 4 harkat. Seterusnya, sedikit perkongsian penerangan mengenai surah Maryam yang merupakan surah yang ke-19 dalam Al-Quran yang terdiri 98 ayat dan termasuk dalam golongan surah-surah Makkiyah kerana hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Bahkan sebelum sahabat-sahabat beliau berhijrah ke negeri Habsyi. Menurut riwayat Ibnu Mas'ud, Ja'far bin Abi Talib membacakan permulaan surah Maryam ini kepada Raja Najasyi dan pengikutnya di waktu ia ikut berhijrah bersama-sama sahabat-sahabat yang lain ke negeri Habsyi. Baik. Surah Maryam ini seperti di awal penerangan Ustazah tadi, iaitu surah yang ke-19, juzuk ke-16, mengandungi 98 ayat dan mempunyai ayat sajadah, yang itu ayat yang ke-58. Okey, yang menyentuh sedikit mengenai iman, iaitu Allah berbuat sesuatu menurut yang dikehendakinya, kendati pun menyimpang dengan hukum-hukum alam. Isa alaihi salam bukan anak Allah kerana mustahil Allah mempunyai anak. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Rasul-Rasul membawa wahyu atas perintah Allah. Dan di hari kiamat, orang kafir menghadap Allah sendiri-sendiri. Semua manusia akan menghadap Tuhan sebagai hamba. Kemudian, kisah yang terdapat dalam surah Maryam ini, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihi salam untuk memperolehi anak. Kemudian, kisah kelahiran Nabi Isa tanpa ayah. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ayahnya. Musa alaihi salam, seorang yang dipilih oleh Allah. Ismail alaihi salam, seorang yang benar dalam janjinya. Nabi Idris alaihi salam, seorang yang sangat kuat kepercayaannya. Seterusnya, yang lain-lain yang berkaitan dengan surah Maryam, iaitu mengenai ancaman terhadap orang yang meninggalkan salat dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta mengkhabar gembirakan untuk orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Keadaan di syurga, membiarkan orang yang sesat setelah diberi petunjuk yang bergelimang dalam kesesatannya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.